Aku bernama Anita Lauren Kobe, dilahirkan pada tarikh 2 November 1959 di Sydney, Australia. Sewaktu berusia 20 tahun, aku pernah dinobatkan sebagai Ratu Cantik dalam pertandingan Miss Western Suburbs Pageant 1979. Aku yang dikatakan bakal menina sebagai seorang model bagaimanapun telah membuat keputusan bagi mengikut jejak langkah ibuku untuk menjadi seorang jururawat. Selain itu, aku juga dikatakan sebagai seorang yang baik, berfikiran terbuka, ceria dan begitu disenangi oleh orang-orang di sekelilingku. Sebalik cerita yang menyenangkan tentangku, aku sebenarnya telah dibunuh dengan kejam oleh 5 orang jahanam. Aku memulakan kerjayaku sebagai jururawat di Hospital Sydney. Di situ, aku telah berkenalan dengan seorang lelaki bernama John Kobe yang juga merupakan seorang jururawat. Kami berdua kemudian bertunang dan seterusnya mendirikan rumah tangga pada tahun 1982. Aku pernah sekali mengalami keguguran selepas pertunangan. Namun sejak kejadian tersebut, tiada rezeki untukku mendapatkan zuriat. Menjelang tahun 1986, rumah tangga kami mula bergolak telah memaksa kami berdua untuk tinggal berasingan dengan aku kembali menginap bersama ibu bapaku. 2 Februari 1986, aku menamatkan shiftku hari itu pada jam 3 petang. Aku kemudian keluar untuk pergi berjumpa serta makan malam bersama 2 orang rakanku. Selesai sesi makan malam tersebut, aku dihantar oleh rakan-rakanku ke sebuah stesen untuk menaiki kereta api bagi pulang rumahku yang terletak di Pekan Blacktown. Sesudah sampai di stesen Blacktown sekitar jam 10 malam, aku mendapati telefon awam di kawasan situ gagal berfungsi. Kebiasaannya, aku akan menelefon bapaku untuk datang menjemputku di stesen tersebut. Secara kebetulan pula tiada sebarang teksi yang menunggu penumpang pada malam itu. Mengambil kira faktor lokasi rumahku yang agak dekat, aku kemudian tekad untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Nasib malang menimpa aku apabila aku tiba-tiba telah diculik sekumpulan lelaki sewaktu dalam perjalanan. Kejadian penculikan tersebut bagaimanapun telah disedari oleh seorang budak lelaki berusia 13 tahun dan anggota keluarganya yang tinggal di rumah berdekatan. Mendengar bunyi jeritan itu, budak lelaki berkenaan yang terus keluar dari rumah telah melihat aku sedang diheret masuk ke dalam sebuah kereta oleh 2 orang lelaki. Budak lelaki itu cuba untuk mengejar kereta penculik tersebut, namun gagal berbuat sedemikian. Dia yang kemudian kembali pulang ke rumahnya bertindak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Pada malam itu juga, budak lelaki yang masih tidak berpuas hati tersebut tekad untuk melakukan operasi pencarian tersendiri bersama seorang jiran lelaki dan teman wanitanya. Sementara itu, aku yang berada di dalam kereta telah ditelanjangkan oleh kumpulan penculik tersebut. Aku meronta-ronta meminta untuk dilepaskan dengan memberitahu bahawa aku sudah pun berkahwin dan masih dalam keadaan haid. Bagaimanapun, kumpulan penculik yang terdiri daripada 5 orang lelaki itu tidak mempedulikan hal berkenaan. Mereka merogol aku berulang-ulang kali tanpa sebarang rasa belas kasihan. Lagi kejam, aku dibelasah hingga patah tulang hidung dan pipi. Satu ketika, mereka berhenti di sebuah stesen minyak untuk melakukan pembelian minyak menggunakan wang yang dicuri daripada aku. Selepas sampai di sebuah lapangan kuda yang agak terpencil, aku diheret keluar dari kereta lalu diseret hingga melepasi pagar berduri. Di situ, aku dibelasah dan dirogol secara berterusan. Sebenarnya ada harapan untuk aku diselamatkan apabila budak lelaki 13 tahun yang melakukan pencarian bersama jirannya itu telah menemui kereta model HT Holden Kingswood milik kumpulan penculik yang diparkir di kawasan berkenaan. Namun selepas puas mencari dan mendapati tiada sesiapa dalam kereta itu, mereka pun berlalu pergi. Tanpa disedari, kumpulan penculik tersebut bersama aku telah bersembunyi di sebalik semak samun. Pada kemudiannya, aku dikela pada bahagian leher oleh salah seorang penculik hingga hampir menyebabkan kepalaku terputus. Aku dibunuh berikutan aku telah melihat wajah dan mengetahui nama setiap individu kumpulan penculik itu. Pakaian aku seterusnya dibakar bagi memusnahkan segala bukti.
Keluarga aku bertindak melaporkan kehilangan aku pada 3 Februari selepas aku gagal munculkan diri di tempat kerja. Sehari kemudian, mayat aku yang dalam keadaan bertelanjang lagi menyayat hati telah ditemui oleh seorang peladang di lapangan kudanya. Identiti aku berjaya dikenal pasti menerusi cincin perkahwinan yang dipakaiku. Berdasarkan laporan bedah siasat, badan aku penuh dengan kesan lebam, luka dan pelaran. Pada mulanya, John Kobe diyakini sebagai suspek memandangkan status perkahwinan kami yang dikatakan sedang menuju ke arah penceraian. Namun selepas siasatan dijalankan, John disahkan tidak terlibat dalam kes pembunuhan isterinya itu. Bagi mengesan kumpulan penculik tersebut dengan kadar segera, pihak polis telah merencanakan idea untuk melakonkan semula situasi dari awal hingga akhir malam kejadian dengan menjadikan seorang konstabel bernama Debbie Wallace memegang watak sebagai aku. Lakonan ini termasuklah dari segi pemakaian serta waktu sebelum, semasa dan selepas aku menaiki kereta api. Cara sebegini dibuat adalah dengan harapan para saksi akan mengingati semula situasi pada malam kejadian. Usaha itu ternyata berbaloi apabila pihak polis telah menerima maklumat tentang kereta curi yang dinaiki oleh suspek. Bertindak atas maklumat tersebut, polis akhirnya berjaya mengesan dan menahan 5 orang suspek itu. Mereka dikenali sebagai John Travis, 20 tahun, Michael Murdoch, 19 tahun, dan 3 pasangan adik-beradik iaitu Michael Murphy, 33 tahun, Gary Murphy, 28 tahun, dan Les Murphy, 22 tahun. Cumanya ada satu perkara melucukan iaitu Gary dilaporkan terkencing di dalam seluar sejurus selepas ditangkap kerana begitu ketakutan. Kesemua suspek dilaporkan mempunyai rekod buruk jenayah pada masa lampau. Ada antara mereka yang merupakan penagih dadah, pencuri dan gila seks. Paling teruk adalah John yang didakwa pernah meliwat kambing. Dia jugalah individu yang telah mengelar leher aku. Pujian harus diberikan kepada ibu saudara John yang dikenali sebagai Miss X apabila bersetuju untuk membantu siasatan pihak polis. Dia bekerjasama sebaiknya dengan memberikan maklumat penuh tentang latar belakang John. Miss X jugalah yang berjaya mendapatkan pengakuan John menerusi alat perekod suara rahsia ketika melawat anak buahnya itu di penjara. John dilaporkan membuat pengakuan tersebut ekoran hubungannya dengan Miss X yang begitu rapat. Ada ura-ura yang mengatakan bahawa Miss X masih lagi berada di bawah program perlindungan saksi hingga pada hari ini. Sewaktu perbicaraan kes, suspek-suspek dikatakan sempat lagi untuk senyum sinis dan tergelak antara satu sama lain. Jelas sekali tiada sebarang tanda penjelasan terhadap diri mereka semua. Bulan Jun 1987, 5 sekawan tersebut yang didapati bersalah telah menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa sebarang parol di mana mereka semua tidak pernah akan dibebaskan. Sejak dihukum penjara, mereka semua dikabarkan sering menjadi mangsa pukul di dalam penjara. Bayangkan Michael Murphy yang meninggal dunia pada tahun 2019 akibat kanser pernah dimasukkan wayar berduri ke dalam kemaluannya oleh banduan yang lain. Dalam satu insiden lain tahun 2019, ramai banduan telah membelasah Gary Murphy yang sudah pun 61 tahun di dalam bilik mandi. Akibatnya, Gary mengalami kecederaan yang teruk pada bahagian kepala. Tentang John Kobe, dia kekal dihantui dengan kejadian tragis yang telah menimpa isterinya itu. Biarpun sudah lebih 3 dekad berlalu, John masih tetap menyalahkan diri sendirinya kerana gagal untuk menyelamatkan aku.